Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, sekali lagi saya nak tunjukkan cara untuk kita edit video yang saya rekam tadi lah. Oke ya. Oke, pertama sekali, kalau anda tengok mouse ni, saya gerak-gerakkan ni. Kalau dalam telefon kita gunakan sliding, ini pun sama juga, kita guna sliding. Oke, kita guna sliding. Lepas tu kalau anda tengok ni scroll ni dekat mouse ni, kalau letak dalam view ni, oke, kita boleh rapatkan, jauhkan, oke, itu kegunaan dia lah. Kita ambil view mana-mana. Oke, lepas tu kalau dalam telefon kita ada tanda tambah, kalau yang ni dia tak ada. Oke, ini direction lock, kita nak lock view ni, oke, supaya dia tak lari kat sini. Oke, lepas tu yang ni adalah kalau anda gunakan kamera anda landscape lah, tapi kalau macam saya ni dia tak guna, jadi tak perlu. Lepas tu yang ni adalah point dia. Oke, point ni, kemudian kita tengok yang ada fish eyes. Oke, kemudian yang ni adalah tiny planet. Kemudian yang ni bulat, yang ni adalah view biasa. Oke, kalau anda nak gunakan lah. Oke, kalau tak nak guna, tak payah. Oke, kemudian yang ni adalah view yang macam saya tunjukkan dalam telefon tadi lah, rasio 44:1. Oke, rasio 9:16 tegak. Oke, yang ni biasa 43 dan 2.351, dan saya lebih suka pakai 16:9. Oke, yang ni pun yang ni kalau anda tengok dalam telefon, ini adalah trim, maksudnya oke, kalau kita jalankan video ni, kita nak letak mana. Oke, kalau anda nak tekan ni pun boleh. Oke, saya tunjukkan, tekan yang ni ya. Oke, kita tekan, dia akan undur. Oke, tekan, habis. Setakat itulah video anda. Oke, ini yang cara kedua, main tarik. Oke, anda nak video anda sampai mana. Oke, yang sebelah ni pun sama, anda nak video anda sampai mana. Oke, kemudian yang ni adalah kalau anda dah jalan setengah ni, nak balik ke tempat asal, kita tekan saja sini, dia akan balik tempat asal. Kalau nak sampai hujung terus, kita tekan sini. Oke, maka sampai hujung. Contoh, kita nak view macam ni. Oke, saya ambil rapat, tekan. Oke, kemudian kita ambil, kita edit. Oke, contoh dia dekat sini. Oke, kepala saya dah terputus. Oke, saya undur balik. Oke, saya ambil kawasan ni, ambil satu point. Kemudian saya gerak sikit. Oke, supaya kalau anda tengok kepala saya dah putus, saya cuma tarik, tekan mouse, tarik view mana yang saya nak ambil. Oke, saya ambil sini, kemudian saya tekan lagi point ni, maka kalau anda tengok beralih secara automatik lah. Oke, dia tengok start mula dari sini, dia akan beralih. Oke, sampai pergerakan. Oke, saya duduk. Oke, macam itulah dia punya edit dia. Oke, kalau kita nak tumpukan kepada ni laptop ni saja. Oke, ini paling dekat lah maksudnya. Oke, kalau kita nak pergi lain, kita tekan saja sini. Nanti tengok, kita tengok. Oke, dia akan beralih tempat lain. Oke, itu pandangan dia lah. Oke, kalau kita tak nak yang ni, point ni, kita buang, tekan sini, kemudian tekan sini balik. Dia akan hilang lagi point tu lah. Oke, jadi makin rapat anda tekan ni, antara point ni dengan point ni. Oke,
makin cepatlah dia pergerakan dia lah. Okey, contoh saya buat sampai sini. Okey, saya nak cepat dia berpusing. Okey, saya ambil 2-3 saat, kemudian saya pusing ke sini. Okey, contoh saya klik. Okey, kalau anda tengok dia makin cepat. Okey, dia akan cepat macam ni. Okey. Kalau anda tak nak, kita buang balik. Okey, begitulah. Seterusnya kalau nak edit point mana view yang anda rasa minat lah. Okay, sambil tu saya bersantai-santai di buayan, di bawah rumah. Kalau anda tak nak dengar suara ni, kita kecilkan lah supaya suara yang anda dengar ni lebih kedengaran. Lepas tu kalau dah tengok-tengok view semua, contoh yang last ni, biasa yang last ni saya akan potong sikit lah sebab saya nak tekan off saya punya kamera. Okay, tengok Okey, tangan saya kat situ. Okey, saya nak undur balik. Saya nak sampai mana? Okey, saya nak buat sampai undur balik. Tengok, kemudian saya potong, tarik, ataupun anda boleh klik di sini tadilah. Video saya sampai di situ sahaja. Tangan saya tak nampak. Okey, tekan off kan? Habis. Okey Tapi saya nak buat perbezaan sama ada 6 minit 40 saat ni yang telefon tadi dengan ni, kita tengok berapa jauh dia punya jarak lah. Okay, tekan file, pergi export. Okay, kemudian ini adalah full HD. Kalau di telefon tadi saya buat sama juga. Kemudian saya tekan OK, tekan start. Okay, kita tengok berapa lama dia ambil masa yang ni lah. Okay, yang atas ni lain lah. Okay, yang ni kita tengok berapa lama dia nak sampai ke 100%. Video yang sama diedit dalam telefon, kemudian diedit pula di dalam laptop. Okay, satu lagi, kalau di telefon tadi kita tak boleh kacau semasa render ni lah ataupun export ni lah, kita tak boleh kacau. Tapi kalau yang ini kita boleh tengok sebenarnya macam ni. Okey, saya tengok tempat lain. Lepas tu saya boleh buka lain-lain. Itulah, dia tak kacau sebab yang ni kalau laptop dia mudah lah. Kalau tadi dalam 3 minit kita boleh capai 20% dalam masa 3 minit. Okey, kalau kita tengok ni berapa ratus dia boleh capai dalam masa 3 minit. Sekarang 1 minit setengah, 12%. Kalau 2 minit mungkin 24%. Tengok kemudian tengok dalam tempoh 40% ke 60%, masih berat ataupun tidak. 25% ambil masa dalam 3 minit. Okay, walaupun kita buat di laptop, kita sebenarnya tak perlu menunggu dia habis macam ni lah. Macam yang saya cakap tadi, kita boleh buka tempat-tempat lain, kemudian tengok folder-folder tadi, tak mengganggu lah walaupun kita nak buat full macam ni. Okay, kita nak buka aplikasi lain pun boleh, dia tak mengganggu. Jadi kita boleh tengok balik dekat sini berapa lama sudah, 4 minit. Kita pergi ke 50% nanti berapa minit dia ambil. Okay, sekarang dia ambil masa 6 minit untuk capai 50%. Jadi kalau tengok telefon tadi, dia guna telefon ambil masa 12 minit jugalah untuk sampai ke 50%. Kita tengok berapa lama dan berapa jauh perbezaan kalau kita guna laptop dan guna telefon untuk export gambar video 360 ni lah. Dalam masa 11 minit kita dah hampir sampai ke 90 lebih %. Tapi masa tadi saya buat render awal tadi adalah dalam 8 minit. Mungkin disebabkan ada 2 folder yang tadi, jadi sekarang saya deletekan satu dan dia lebih cepat. Kalau saya tengok sebelum ni pun saya terperasan jugalah kalau ada 2 folder yang pertama saya dah export, kemudian export untuk kali kedua dia ada lambat sikit lah. Tapi kalau yang pertama tu memang cepat sikit. Sebab saya mula-mula tadi saya tengok lebih kurang 9 minit video yang sama saya edit dan saya export.
lebih kurang 8 ke 9 minit macam itulah. Okay, yang ni dah sampai 12, dah lebih kurang dalam 12 minit berbanding dengan 30 minit menggunakan telefon. Lebih kurang dalam 20 minit ataupun 2/3 lebih cepat daripada menggunakan telefon. Jadi kalau anda menggunakan telefon, anda dah tak boleh melakukan apa-apa sebab dia lebih melambatkan proses ekspor nantilah. Jadi kalau laptop ni dia lebih cepat. Kalau anda menggunakan laptop biasa, anda nak edit memang susah sebab laptop biasa yang tiada graphic card dia akan lag lah, macam lekat-lekat. Jadi saya tak saran anda menggunakan laptop biasa lah untuk edit video lah. Jadi 12 minit dalam masa untuk 6 minit, maksudnya 2 kali ganda daripada masa video yang diambil untuk menghasilkan video yang asal dia. Saya tengok 2 video yang saya telah buat. Okay, jadi itulah perbezaan kalau kita menggunakan telefon dan juga PC ataupun laptop. Dan sekurang-kurangnya PC dan laptop anda mempunyai grafik, paling kurang pun adalah grafik GTX ataupun RTX 1060 untuk anda edit. Kalau lebih tinggi grafik card anda lebih baik. Macam ni dia 1650, lebih tinggi daripada spek yang diminta oleh pihak iStar untuk kita menghasilkan video di dalam laptop ni lah. Jadi makin bagus, makin tinggi makin bagus dia punya graphic card untuk anda hasilkan video. Okey, itu sahaja penerangan saya mengenai cara edit. Pertama, cara edit. Okay, yang kedua, cara ekspor. Dan yang ketiga, perbezaan edit di telefon dan edit di laptop ataupun PC, dan juga cara tempoh masa yang diambil untuk kita selesaikan satu video. Okay, itu saja daripada saya. Diharap manfaat kepada Ari, Ari Blank. Diharap anda juga sukses. Okay, siapa yang nak subscribe Encik Ari, bolehlah klik link beliau di description bawah nantilah. Kita support sama-sama supaya beliau lebih bersemangat untuk menghasilkan video. Mungkin nanti kita tengok beliau boleh hasilkan video buka enjin, ataupun saya tengok peralatan yang digunakan, seperti barang-barang yang digunakan sesuai atau tidak sesuai. Mungkin beliau boleh terangkan nantilah. Mungkin bagi saya, sebab saya ni berminat juga untuk mengetahui kebaikan keburukan pasang motosikal, kereta kah, ataupun peralatan-peralatan yang digunakan kita. Sebab kadang-kadang ada peralatan yang tidak berkualiti kita guna dan boleh merosakkan bahagian-bahagian kereta ataupun motor kita lah. Jadi kena pakai elok-elok untuk membuka barang di dalam kereta ataupun bahagian motor lah. Mungkin Cik Ari boleh bagi panduan nantilah peralatan mana yang sesuai dan tidak sesuai. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.